wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya Ahmad Syafawi bin Mustafa, Pesuruh Jaya Sumpah Kulim. Nah, nombor PJS saya adalah K158. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk saya kongsikan bersama bagaimana seseorang pesuruh sumpah nak buka pejabat dia. Yang pertama, sebelum kita nak buka pejabat pesuruh sumpah tu, kita kena pastikan apa yang perlu ada di dalam pejabat kita, di luar pejabat kita, tanda-tanda apa yang kita perlu buat, kita perlu bubuh. Okey, saya nak tunjuk satu persatu. Yang pertama, okey, kita tengok sini papan tanda fee yang dilebihkan. Lepas tu perintah bayaran akuan berkanun, akta akuan berkanun 1960 kena pamer di dinding di dalam pejabat. Lepas tu kita pastikan dan tentukan kita pamerkan surat pelantikan Pesuruh Jaya Sumpah, iaitu surat yang ditandatangani oleh Ketua Hakim Negara. Kemudian kita pamerkan kaedah-kaedah Pesuruh Jaya Sumpah 2018, kaedah 9, kaedah 10 dan kaedah 11. Yang ni wajib. Perkara-perkara ni adalah wajib. Lepas tu saya tunjuk di luar pejabat. Di luar pejabat ni contohnya di pintu pejabat Okey ya. Pintu pejabat. Okey, kita kena pamerkan benda ni. Nampak tak? Pukul berapa kita waktu kita bertugas, alamat, lepas tu nombor PJS kita, nama kita, semua, waktu rehat kita bila. Pamerkan di pintu kita, di pintu pejabat kita. Yang ni saya bagi secara basic ya, secara sepintas lalu untuk tuan-tuan dan perempuan tengok apa yang perempuan perlu lakukan semasa nak buka pejabat, nak susun atur dia. Okey nah. Jadi selain daripada itu dah semua dah kita bubuh dah kita pelekat dah semua. Di dalam pejabat tu kita buatlah fail. Ada 3 fail di sini yang saya buat di sini, yang mana saya belajar. Kita buat fail arahan undang-undang dan arahan amalan. Yang ni boleh didapati, boleh dibuat turun di dalam EPJS Kehakiman. Contoh dia, tuan-tuan dan puan lihat. Nampak tak? Sini, undang-undang dan arahan amalan. Isi kandungnya saya buat macam ni, saya download, saya buat turun di EPJS Kehakiman tu. Perkara-perkara ni ada. Dia dalam ni ada 16. Kita tolaklah satu yang ni. Kaedah-kaedah pesuruh sumpah ni dia duduk nombor 1 sebenarnya. Pasal dah ada buku ni, kaedah-kaedah pesuruh sumpah 2018. Saya tak masuk lah. Jadi saya bubuh yang hak ada dalam ni, saya print keluar. Saya print keluar satu persatu ni. Buat hak ni, bubuh dalam fail, jadikan dia sebagai rujukan untuk kita bertugas dan kita rujuk semasa ada apa yang perkara yang meragukan, boleh tak boleh buat, apa tak boleh buat. Fail mana ni kena ada. Fail undang-undang dan arahan amalan. Okey, yang ni fail borang yang boleh ditandatangani oleh Pesuruh Jaya Sumpah. Nampak tak? Okey, kita tunjuk satu-satu Nampak tak ni borang-borang yang kita boleh tanda tangan. Pesuruh Jaya Sumpah boleh tanda tangan. Ni nampak ni. Saya rasa ni Tuan Karim dah bagi ni. Tuan Karim ada bagi ada dia buah sap ke kat tuan-tuan print keluar, bubuh macam ni. Ini sebagai rujukan. Okey. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan juga buat satu fail lagi, iaitu borang yang tidak boleh ditandatangani oleh Pesuruh Jaya Sumpah. Ni tu pun Tuan Karim bagi ni Tuan Karim bagi. Jadi saya ambil yang mana Tuan Karim bagi tu, saya bubuh di dalam fail. Borang yang tidak boleh borang yang tidak boleh diaku sumpahkan oleh Pesuruh Jaya Sumpah. Ni borang ni tak boleh sign. Dia ada ni, nampak tak? Nampak tu borang-borang ni. Okey nah.
orang-orang ni. Tuan-tuan pastikan bubuk-bubuk sebagai rujukan jika berlaku apa-apa yang mencurigakan ataupun yang kita ragu-ragu, kita rujuk. Benda ni boleh tak boleh, benda ni tak boleh. Jangan main hantam promote nak sign saja, tak boleh, salah. Kena pastikan benda tu. Lepas tu dah siap dah semua ni. Okey, siap kita hari kita nak tugas ni. Dah siap dah semua, papan di luar pun, di tiang di bawah tu pun dah bubuh dah semua dah. Settle dah hari kita nak bertugas, hari pertama kita nak bertugas. Contohnya hari pertama nak bertugas ni, kita kena berdisiplin. Maksud saya disiplin tu dari segi ketepatan waktu masa bekerja, pakaian masa bekerja, lepas tu ketegasan masa bekerja, dan ramah mesra kita dengan deponen kita. Mesra kita macam mana, kita jangan tunjuk sikap kurang ajar, sikap ego, sikap sombong, kita tak boleh buat. Pakaian semasa kita bertugas tu, kalau lelaki pakai blazer macam saya ni, saya nak belagak kata saya pakai blazer tidak. Cumanya kita ikut macam mana cara mahkamah hakim pakai macam mana kan. Kita nak tengok. Jadi pakai blazer ni, saya tetap pakai ni hari-hari macam ni. Hari Isnin saya buka hari Isnin sampai hari Jumaat macam ni lah, pakai tag. Lepas tu tanda nama ni mesti pakai, mesti wajib pakai, tak boleh tak pakai. Ni nampak tak? Pakai di blazer pakai. Kalau tak pakai blazer, tinja. Ni saya pakai dua-dua. Saya tak pakai satu di blazer. Kalau rasa panas saya buka baju. Di sini ada dah. Kalau orang mai, kita tak tahu risik ke mai, siapa ke mai risik daripada mahkamah. Dia nak mai menyamak, dia nak mai tengok, dia nak mai tengok kita punya perjalanan, kita punya apa nama, jabat kita ni macam mana kita mengendalikan. Kita sebagai seorang jumpa mengendalikan kita pakai tak. Ni kalau kita tak pakai ni, kita dah melanggar kaedah jumpa. Bawa ni. Kita pakai dua-dua, tak apa. Biar pi orang kata pi kepuas kat kita, janji kita dalam keadaan bersedia, bersiap sedia. Seorang jumpa kena bersiap sedia. Dari segi kehadiran tempat bekerja, tempat tugas, kena tepat masa lah. Kalau dah kata buka pukul 9 tu, 8.45 tu, 8.50 tu dah ada dah dari pejabat. Jangan duk mai kata pukul 9 buka, mundia. No, pukul 10 baru mai. Orang dah mai lah. Dah mai tengok, dah mai pejabat kita tengok tak. Orang pun, deponen tu akan rasa kecewa lah. Kata apa dia proses sumpah ni. Buka tulis dalam jadual pukul 9. Tapi mai kerja pukul 10.30. Tak elok lah. Janji nama PJS tu juga yang akan buruk. Jadi apa yang saya bagi tahu ni adalah persiapan awal tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka pejabat. Ini adalah secara ringkasnya saya bagi ni untuk tuan-tuan ambil sebagai satu pelajaran. Saya nak kata saya ni terror sangat, tak. Saya pun belajar. Cuma saya nak menyampaikan, saya nak kongsi bagi tuan-tuan dan puan-puan. Tengok apa yang contoh saya buat ni. Bukan kata saya suruh ikut cara saya, tak. Cuma saya bagi tahu cara kita nak melaksanakan. Sebab kita dah dilantik oleh seorang suruh jaya sumpah, dilantik pula oleh Ketua Hakim Negara. Jadi kita ni macam wakil kepada Ketua Hakim Negara. Kita nak kena jaga nama baik, jaga nama baik badan kehakiman. Saya harap tuan-tuan dapat menerima apa yang saya sampaikan ini untuk tuan-tuan jadikan satu pelajaran. Bukan kata saya nak tunjuk pandai, tak. Saya pun belajar. Jadi untuk setakat hari ini saya bagi macam ni dulu untuk tuan-tuan tengok. Ada yang kekurangan, saya minta maaf. Bukan kita manusia, bukan yang sempurna sepenuhnya. Kita manusia ni ada yang buat salah. Jadi kalau saya ada salah cakap ke, salah sebut ke apa tu, saya mohon maaf. Mohon maaf banyak-banyak. Ni saya akan bagi dari semasa ke semasa, saya akan bagi jumpa lagi di dalam video-video yang akan datang. Saya akan bagi tahu secara satu persatu untuk tuan-tuan tengok apa yang akan berlaku. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.